Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan masuk pada tajuk bentuk dalam perniagaan. Bentuk dalam perniagaan iaitu ya. Okey. Boleh nampak saya punya paparan ni? Boleh. Boleh. Tuan okey. Okey, jadi ini di SKP. Sekarang ni kita masuk kepada bab yang terakhir lah dalam RBT tingkatan 3. Dan bila dah masuk bab terakhir ni maksudnya lepas ni dah tak ada dah subjek RBT. Okey, untuk bab yang ketiga ni, ya, bab yang ketiga dalam reka bentuk sebagai instrumen pemasaran, apa yang ataupun reka bentuk dalam perniagaan lah. Okey, apa yang kamu akan belajar ialah bagaimana untuk nak buat pemasaran. Okey, macam kamu dah buat ataupun sedang buat sekarang dalam bab 2, pembangunan produk. Jadi tujuan asal untuk tajuk pembangunan produk tu adalah untuk kamu buat satu produk dan kamu cuba pasarkan. Ya. Okey, jadi untuk reka bentuk dalam perniagaan ni kamu boleh tengok untuk 3.1.1 kamu akan belajar menyatakan maksud pemasaran. 3.1.2 menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. 3.1.3 mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Tadi pemasaran ni pengiklanan. Okay. Memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan, menganalisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih, membuat rumusan kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai dengan produk. Okey, dan yang terakhir menghasilkan reka bentuk pengiklanan. Okey, kalau kamu tengoklah dalam standard pembelajaran untuk bab yang ketiga ni, sambil-sambil kamu duduk macam orang kata muhasabah diri dalam keadaan kita sekarang ni berdepan dengan pandemik. Okey, dan mungkin ada yang keluarga yang terkesan dengan keadaan sekarang ni, dengan ekonomi apa semua ni terganggu, mungkin ada yang hilang pendapatan, hilang pekerjaan apa semua. Kamu tengok kalau dari segi standard pembelajaran ni, kamu boleh aplikasikan dia dalam keadaan yang sekarang. Apa maksud saya? Okey, mungkin kamu dalam keadaan yang macam orang kata dalam keadaan sambil-sambil boleh membantu keluarga kamu. Bukannya kamu perlu keluar berniaga, keluar bekerja. Kamu kan sekarang ni contoh kita ber-PDPR menggunakan gadget, peranti apa semua tu. Kamu boleh menggunakan kemudahan peranti yang kamu ada mungkin untuk kamu memasarkan apa jua produk yang kamu ada. Ya. Contoh macam kamu ni minat membuat kuih ke, membuat roti ke, tak salah kamu mencuba memasarkan kamu punya produk di samping kamu boleh membantu kamu punya keluarga lah, membantu pendapatan dan sebagainya lah. Okay. Dan dalam keadaan kita yang sekarang ni, kalau kamu perhatikan kaedah pemasaran amat luas. Ya. Okay, nanti kita tengok macam mana semua tu lah. Okay, terusnya
Okey, sekejap. Okey. Jadi ini kita masuk kepada bab yang ketiga lah. Tapi tajuk ni adalah slide untuk guru. Okey, reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Ya. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok balik kepada DSKP ya. Okey, 3.1.1 menyatakan maksud pemasaran. 3.1.2 menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okey. InsyaAllah saya cuba cover untuk dua subtopik ataupun dua standard pembelajaran ni. Okey. Dan untuk pengetahuan kamu, untuk reka bentuk sebagai instrumen pemasaran ni dia tak susah ya. Dan dia tak panjang lah. Mungkin kita akan ambil masa dalam 3 atau 4 kali pertemuan lah paling lama, insyaAllah. Okay, ataupun sebelum kita habis saya cubalah kalau dapat sebelum kita habis kata sebelum cuti ya, cuti. Sebab lepas ni insyaAllah kamu akan menjalani peperiksaan pertengahan tahun ya. Okay, tapi saya tak pasti bila bila peperiksaan pertengahan tahun tu. Semuanya kamu bersedialah. Kalau untuk tingkatan 3 insyaAllah saya akan buat, bukan saya buat soalan tapi mungkin cikgu akan buat ni lah soalan dari bab dari tingkatan 1 ya. Jangan kamu ingat untuk tingkatan 3 saja Okey, untuk apa ni dipanggil untuk peperiksaan pertengahan tahun, pertengahan tahun okey, akan diambil tingkatan 1 lah. Okey, kita tengok dulu yang ni masuk pemasaran. Apa dia pemasaran? Aktiviti yang menyalurkan barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, lepas tu kamu tengoklah. Ni dalam DSKP ya. Nanti saya terangkan macam mana. Okey. Okey, untuk standard prestasi ya. Okey, kalau TP1 insyaAllah semua boleh ni menyatakan definisi pemasaran. TP2 menerangkan peranan reka bentuk dan pemasaran. TP3 merancang reka bentuk dan pemilihan media pengiklanan. TP4 membanding beza jenis media dan reka bentuk pengiklanan. TP5 merumus kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai, dan TP6 membuat reka bentuk pengiklanan untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Okey, saya nak bagi sedikit cabaran lah kepada kelas kamu ni. Untuk bab 3 ni, saya cabar kamu untuk dapat TP6. Okey, TP6 apa dia tu? Membuat reka bentuk pengiklanan untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Maksudnya, nanti kamu cubalah buat iklan, buat iklan terpulang lah. Ya, kita tengok nanti macam mana nak buat iklan bentuk apa, medium yang boleh digunakan, yang kaedah nak buat iklanan macam mana. Okey. 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 Yang pertama kita tengok maksud pemasaran. Apa dia pemasaran? Okey, pemasaran ni adalah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Pemasaran bertujuan mencari keuntungan dan memenuhi kehendak pengguna. Okay, kat sini pemasaran adalah aktiviti perniagaan. Ya, kamu kena ingat, pemasaran adalah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang atau perkhidmatan. Barang atau perkhidmatan ya. Kena ingat ni, dia ada barang atau perkhidmatan. Jangan barang saja. Okay. Biasanya kalau kadang-kadang kita ataupun mungkin beberapa orang ingat, kalau perniagaan ni kita jual barang. Tak ya. Perkhidmatan pun adalah salah satu perniagaan yang boleh dijalankan ya. Okay, menyalurkan barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okay, bertujuan mencari keuntungan lah. Ni
Tujuan dia mencari keuntungan. Tak ada satu pun aktiviti perniagaan yang dalam dunia ni dia berniaga, dia tak ada untung. Dia bukan nak untung. Okey, kalau kau jumpa orang tu, kau tanya dia, kenapa kau berniaga ni kenapa? Saja je, duit aku banyak sangat ni. Aku tak tahu nak habis duit macam mana. Kalau macam tu mungkin orang tu dia ada sedikit something wrong lah. Ya? Sebabnya kalau betul-betul aktiviti perniagaan ni, biasanya kita nak untung. Tak banyak pun sedikit janji untung. Okay? Mungkin RM1 ke 50 ke, tapi untung. Untung tetap untung. Tak ada orang nak berniaga nak rugi. Alright. Okay, kita tengok peranan reka bentuk dalam pemasaran ni. Okay. Peranan dia adalah untuk berkomunikasi dan mengukuhkan penjenamaan. Okay, penjenamaan tu. Branding tu yang penting. Okay, sekarang ni, kalau kamu, okay, yang sebelum ni, isu yang viral lah. Kamu pernah dengar kan apa? Daging harimau menangis. Sampaikan, okey, sebenarnya daging harimau menangis tu dia bukan daging harimau, okey, tapi dia adalah daging lembu. Ada bahagian dalam tubuh, ya, pada tubuh lembu tu. Okey, jadi adalah satu pihak atau individu ni dia nak orang panggil apa ni, dia panggil patent kan nama tu, nama harimau menangis tu, ya. Padahal benda tu bukan nama yang dia cipta, nama tu memang ada. Contoh macam shell out, ya, shell out, tak silap saya shell out ada yang saya tak ingat siapa yang dah patent kan nama shell out tu. Shell out tu. Okay, jadi sebenarnya shell out tu bukan dia nama yang macam dijenamakan. Okay. Dia sebenarnya nama tu dah sedia ada, tapi orang tengok, okay, dia boleh dapat macam keuntungan daripada bila dia patentkan. Okay, sebab itu orang Malaysia ni satu kelemahan apabila dia membuat sesuatu produk, buat suatu produk tu baik, bagus. Bila dia dah buat, contohlah kalau dia buat macam makanan, produk makanan. Okay. Dia dah ada resepi yang terbaik apa semua, lepas tu dia jual sedap. Dia pasarkan laku. Lepas tu mungkin ada orang-orang luar dia tanyalah, dia konon-konon dia buat baik kan, ni tanya macam mana nak buat makanan yang kau hasilkan ni. Okey, dia pun bagilah resepi kepada orang tu. Okey, bila orang tu dah dapat resepi, orang tu buat jadi, orang tu terus patentkan. Bila dia patentkan, orang yang pemilik asal yang buat tu dia tak boleh nak buat. Okey, bukan dia tak boleh nak buat, dia boleh buat, tapi bila dia buat menggunakan bahan yang telah dipatentkan tu, maksudnya dia kena bayar royalty kepada orang yang patentkan. Itu pentingnya patent ni. Patent ni penting. Kan macam kalau kamu tengok ada macam branded apa-apa branded, dia ada TM, mesti ada R, ya, registered. Maksudnya kalau orang guna barang guna nama tu dah boleh perlu bayar royalty. Contoh macam Maggi, ya. Maggi tu adalah satu jenama, bukan nama mi, ya. Satu jenama. Tapi orang biasa nak makan Maggi lah, padahal kita maksudkan untuk mi segera. Tapi dia macam benda tu telah dipatentkan. Okay. Itu yang satu kelemahan orang Malaysia ni lah. Okay. Oleh itu reka bentuk memainkan peranan yang penting dalam usaha pemasaran. Okay. Bila dah dipatentkan tu, okay,
secara tak langsung dia boleh memasarkan kita punya produk. Ya. Okey. Okey, peranan reka bentuk dalam pemasaran memberi penekanan kepada aspek yang pertama, fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk. Dari segi fungsi dan reka bentuk, nilai produk, ciri tersendiri produk, rangkaian perkongsian produk dan teknologi, reka bentuk sebagai rakan strategi perniagaan dan trend produk. Okey, itu ada 2, 4, 6, 8. 8 peranan peranan dalam pemasaran. Peranan reka bentuk dalam pemasaran ni. Okey. Kalau ada yang nak tanya terus, tanya. Okey, kita tengok satu-satu dulu lah. Mula fungsi produk. Okey, produk yang dipasarkan boleh berfungsi. Itu benda yang paling penting. Paling penting. Kamu buat produk, mesti produk kamu tu boleh berfungsi. Ya? Jangan kamu buat produk kamu tak berfungsi. Dah, okay. Okey. Jangan produk yang kamu hasilkan tak berfungsi. Bila tak berfungsi, Bila tak berfungsi, dia tidak memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, contoh macam projektor. Okey, kamu tengok ni gambar projektor. Projektor ni dia berfungsi untuk memancarkan paparan. Okey, tetapi sekarang ni banyak jenis-jenis projektor. Kalau kamu pernah dengar projektor yang macam murah sedikit lah, ya, yang dinamakan LED projector. Okey, LED projector tu dia fungsi dia sama juga, tetapi untuk dia macam untuk rakyat marhain. Kenapa saya cakap rakyat marhain? Sebab dia murah. Yang biasanya LED projector ni dia murah lah. Ya? Tapi ada juga setengah yang menjual produk yang tak berkualiti. Tak berkualiti tu satu hal. Tapi yang penting adalah fungsi. Okay? Contoh macam power bank. Power bank kan sekarang banyak. Kalau dulu power bank lebih kurang macam ni. Tapi sekarang ada yang power bank yang kecil ni. Sekarang ni power bank pun ada yang wireless. Okey, jadi bergantung pada fungsi-fungsi. Okey, yang seterusnya reka bentuk. Reka bentuk produk yang dihasilkan bersesuaian dengan aktiviti atau keperluan pengguna. Contoh macam kasut ni. Ni kasut yang digunakan untuk bermain hoki ataupun futsal mungkin. Tapi kasut ni tak sesuai untuk digunakan untuk berlari atas jalan raya. Okey. Itu yang dikatakan reka bentuk produk. Persesuaian dengan aktiviti. Contoh ni boot. Boot getah ni biasa orang guna masuk sawah, masuk bendang, ataupun pergi dekat semak samun sana. Orang tak guna kasut ni. Ya. Okey, itu dia punya fungsi dia. Reka bentuk dia. Okey, kekuatan dan kelemahan produk dalam fungsi dan reka bentuk. Setiap produk biasanya memang ada kelemahan dan kekuatan. Okey. Produk mempunyai kekuatan dari segi reka bentuk tetapi mempunyai kelemahan dari segi fungsi. Contoh lampu hiasan kantung. Dia apa dia? Okey, dia kekuatan dari segi reka bentuk tetapi lemah dari segi fungsi. Fungsi lemah dari segi fungsi ni maksudnya macam mana? Okey, macam ni. Lampu dia cantik, ya. Kalau kamu tengok macam lampu ni dia cantik, tapi dia tidak, fungsi dia dia tidak boleh menerangi lah. Dia cuma boleh menerangi dalam, orang kata mungkin dalam keadaan yang tak berapa terang lah. Sebabnya dia nak lebihkan kepada cantik. Ya, okey. Itu kekuatan dan kelemahan lah produk. Okay. Seterusnya nilai produk bagi pelanggan. Contoh macam sekarang ni kehendak. Telefon pintar yang mempunyai pelbagai aplikasi dan sambungan. Bukan kehendak telefon yang tidak mempunyai sambungan internet. Okey. Kalau kamu tengok sekarang ni, kalau dulu telefon pintar ni macam kehendak.
Okey, kehendak ni macam kalau ada tak apa, tak ada tak ada masalah. Jadi macam perlukan telefon. Tetapi kamu tengok sekarang ni, telefon pintar ni dia dah macam keperluan. Dia dah jadi macam keperluan. Sebabnya okey, macam contoh macam sekarang ni PDPR. PDPR ni dia memerlukan kamu mempunyai peranti yang ada sokongan internet. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, macam kamu gunakan WhatsApp. WhatsApp pun kamu perlukan internet. WhatsApp Telegram, bukannya internet tu untuk Google Meet. Okey. Ni television ni, TV ni. Siapa yang pernah tengok TV ni? Siapa pernah tengok TV ni? Saya dulu zaman saya kecil memang tengok TV ni lah. TV ni dia tutup, dia tirai dia macam kayu betul. Lama kamu mungkin ada yang berkesempatan tengok dekat rumah atuk ke apa ke. Sekarang TV ni kalau ada lagi sekarang orang buat aquarium saya rasa. Okey, nilai dan produk pelanggan seterusnya. Ciri tersendiri. Ciri tersendiri maknanya setiap produk ni dia ada ciri-ciri yang menarik. Okey, dia ada identiti. Contoh macam ni Ferrari. Kalau orang sebut nama Ferrari dah terbayang dalam kepala otak adalah kereta mewah. Ferrari ni nama orang sebenarnya, nama orang yang mencipta kereta Ferrari lah. Scuderia Ferrari nama dia. Okey. Dan sebab dia punya jenama ni dia ada identiti dia. Kalau kereta-kereta Ferrari dia hanya letak logo dia panggil kuda warna hitam ni, orang dah tahu okey ni kereta Ferrari. Contoh macam ni stesen minyak Shell. Logo kerang ni pun orang dah tahu dah. Okey. Kesetiaan ni pengguna yang setia kepada suatu produk akan hanya menggunakan produk tersebut. Okey, contoh macam saya biasa, kalau saya biasa isi minyak, saya isi minyak dekat Shell. Okey, sebab apa? Bukannya sebab stesen minyak Shell ni minyak dia lagi banyak daripada Petronas ke apa ke, tak. Tapi sebab macam dia macam apa ni orang panggil manusia punya habitat lah, tabiat lah. Dia biasa dia macam loyal lah. Kalau dia buat yang tu je. Mungkin ada juga orang yang suka bertukar-tukar. Okey. Sorry. Ni ciri tersendiri produk lebih kurang yang ni. Okey, rangkaian perkongsian produk dan teknologi. Contoh macam kereta lah. Kalau perkongsian produk ni macam kereta. Kalau kamu tengok Proton dulu dia adalah daripada dia perkongsian dengan Mitsubishi. Okay. Tapi sekarang ni telah diambil alih. Kalau dulu Proton dan Mitsubishi dia berkongsi. Berkongsi maksudnya contoh macam kamu tengok Proton Wira ni dia berkongsi chassis yang sama dengan Mitsubishi Lancer. Dia itu namanya berkongsi. Tapi sekarang ni Proton telah diambil alih oleh syarikat dari China. Itu bukan dan bila dia ambil alih tu yang dia boleh kongsi teknologi. Kalau dulu Proton bukannya dipunyai oleh Mitsubishi. Macam contoh macam Pro 2. Pro 2 dia mungkin ada yang tahu kata Pro 2 bukan berkongsi dengan Daihatsu. Betul. Pro 2 berkongsi dengan Daihatsu dan Daihatsu dipunyai oleh Toyota. Maksudnya Toyota dia own Daihatsu dan Daihatsu pun ada Daihatsu dan Toyota pun ada saham dalam Pro 2. Okay, jadi dia boleh buat perkongsian teknologi. Sebab itu dia buat kereta yang macam sama lah tapi mungkin ada kan kalau macam kereta-kereta luar kalau nak masuk dekat Malaysia ni dia ada cukai-cukai macam-macam lah. Okay, jadi itulah dia buat perkongsian teknologi, produk dan teknologi.
Okay, reka bentuk sebagai rakan strategi perniagaan. Gabungan reka bentuk dari pelbagai sumber yang berbeza untuk menghasilkan satu produk yang baru. Contoh, burger. Terdiri daripada reka bentuk roti, burger, daging dan sos. Yang ni yang biasa kau tengok lah, reka bentuk sebagai rakan strategi perniagaan. Contoh macam burger ni. Okey. Dan seterusnya yang terakhir, trend. Trend. Sekarang ni trend lah. Trend produk. Produk yang memenuhi cita rasa pelanggan dan trend terkini. Contoh macam kamera sukan ataupun sports cam. Contoh macam GoPro. Ni dashcam ni biasanya pada kereta ataupun motosikal. Okey, dan seterusnya sekarang ni drone. Drone ni orang guna untuk apa? Untuk ambil gambar. Okey, trend sekarang ni, trend produk. Okay. Dan produk yang dihasilkan dapat bersaing dalam pasaran global dan menjadi trend semasa. Itu dia, trend produk. Okey, jadi saya rasa cukup dulu kot. Penat saya bercakap. Setakat ini kamu boleh faham untuk 3.1.1 dan 3.1.2. Boleh. Okey, tak ada masalah Okey. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Ada cikgu. Cikgu Razani nak jelas sikit ya. Okey tak? Okey. Untuk capai TP1 dan TP2 bagi tajuk pada pagi ni amat mudah ya. Yang pertama soalannya ialah nyatakan maksud pemasaran. Jadi siapa boleh nyatakan maksud pemasaran, anda layak mencapai TP1. Boleh. Dan untuk itu je, senang sangat soalan dia. Okey, cikgu rasa semua orang boleh jawab sebab semua orang boleh capai TP1. Okay. Kemudian ingat ya, nanti dalam buku nota kamu perlu nyatakan maksud pemasaran. Okey. Kemudian yang kedua, untuk capai TP2 kamu perlu tahu atau boleh menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran.